Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana. Allahumma qina biddin wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni kita dapat sambung lagi pengajian kita, iaitu muka surat 36. Di bawah tajuk tak ada situ kita tak ada bubuh itu. Tajuk dia tu hubungan antara tajuk dia tu pengertian iman dan Islam. Tajuk dia pengertian iman dan Islam. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wal imanu huwa al-iqrar wa tasdiq wa imanu ahli as-sama'i wal ardi wa imanu ahli as-sama'i wal ardi la yazidu wa la yanqus min jihatil mu'min biha wa yazidu wa yanqus min jihatil yaqin wa tasdiq wal mu'minuna mutasawuna fil iman wat tauhid mutafadiluna fil a'mal. Iman itu adalah pengakuan dan pembenaran. Iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut perkara yang diimani, tetapi bertambah dan berkurang dari sudut keyakinan dan pengakuan. Orang beriman sama pada asal iman dan asas tauhid, tetapi berbeza-beza pada amalan. Jadi dalam perbahasan ni Imam Abu Hanifah nak sebut kepada kita hakikat iman tu gapo. Iman bila seorang kita pun dah baca dulu awal-awal mukaddimah start kitab ni, amantu billah. Kita kena kata dengan lidah kita, aku beriman dengan Allah. Jadi hakikat iman tu gapo? Yakni iqrar, mana kita mengakui dengan lisan kita. Jadi iman itu adalah pengakuan, kita mengiyakan, kita terima tanpa ada bantahan, tanpa ada sedikit pun keraguan. Dan pembenaran, kita kata benar, betul, kita tidak ingkar. Jadi nombor 86 tu, iqrar ialah mengakui dengan lisan, manakala tasdik ataupun pembenaran itu pula membenarkan dengan hati. Maka sebab itulah mengikut yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah di sini, iman itu mestilah dengan menyatakan jelas dengan lidah dia, dengan kata-kata, dan juga terbit dari hati yang menerima, hati yang mengatakan benar. Jadi dia kena ada dalam hati dan juga luaran kata-kata dengan lidah. Pengakuan tanpa membenarkan dengan hati bukanlah iman. Pengakuan tanpa membenarkan bukanlah iman. Dia salah, ada tinggal tu. Kata-kata ini membantah dakwaan puak Al-Karamiyah yang mengatakan iman itu hanyalah ikrar sahaja. Maknanya ramai-ramai orang mengaku dia Islam ni, dia ada satu pihak, satu puak yang digelar sebagai Karamiyah. Jadi dia ni kata iman ni, orang itu kata aku beriman, jalan dah lah. Sedangkan dia kena
kata-kata tu terbit dari lubuk hati, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, yang ini sebagai menafikan iman itu hanya kata-kata sahaja. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Dia kata saja, sekadar kata saja, mengaku saja dengan lidah tanpa membenarkan dengan hati tidak cukup syarat iman itu. Jadi Allah Ta'ala menafikan ucapan mereka ini sebagai iman. Jika iman itu hanya dengan pengakuan sahaja, tentulah semua orang munafik adalah orang yang beriman. Sedangkan orang munafik ni iman secara luaran, hati dia ingkar. Maka sebab itulah ayat yang pertama dalam surah Al-Munafiqun ni Allah Ta'ala kata, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar Rasul Allah. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau adalah Rasulnya. Maknanya tidak perlu kepada pengakuan daripada orang munafik ni untuk mengesahkan bahawa Nabi ni Rasul Allah. Jadi kata-kata mereka tu hanyalah pada lidah. Walaupun mereka bersaksi engkau ni Rasul Allah, tetapi Allah Ta'ala mengetahui bahawa engkau itu Rasulullah, tidak perlu kepada pengakuan daripada mereka. Wallahu yashhadu, malah Allah SWT menyaksikan. Allah Ta'ala mengetahui tanpa tersembunyi kepada dia tu orang munafik ni benar-benar pendusta. Jadi kalau kata iman itu memadai dengan lidah saja, tetapi hati tidak terima, itu tidak dikira sebagai iman. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata mereka tu berdusta. Sebab dia kena sama apa yang ada dalam hati dengan apa yang terzahir. Begitu juga semata-mata ma'rifah atau kenal tidak menjadikan seseorang itu sebagai orang beriman. Mana dia tak mengaku dengan lidah, tapi dalam hati dia tahu bahawa Allah tu Tuhan yang Esa. Sekadar dia menerima dalam hati tanpa dia melafazkan dengan kata-kata, tidak mengaku, itu tidak cukup syarat iman. Sebab itulah di sini Allah Ta'ala sebut, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab ni dia kenal molek Nabi. Dia kenal orang-orang yang kami berikan kepada mereka itu kitab, mereka tu kenal Nabi akhir zaman ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka mengenali anak masing-masing. Kenal. Tapi ahli kitab ni tetap tidak beriman. Segelintir sahaja yang beriman. Jadi tidak memadai dengan ya'rifuna, kenal. Dia kena yuqirruna. Dia kena mengakui wa yusaddiquna. Dia kena ada iqrar dan tasdik. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat ni, ayat pertama surah Munafiqun dan juga ayat Baqarah 146 ni, dia hanya menyaksikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ataupun dia hanya kenal Nabi itu sahaja, tak sebut kenal Allah. Jadi di sini walaupun orang tu dia menerima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan dia, tetapi kalau dia tidak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah Taala, tidak jadi beriman. Dia kena beriman dengan Allah dan Nabi. Jadi macam mana seorang tu nak dapat beriman dengan Allah kalau Nabi pun dia tak terima? Jadi beriman dengan Nabi ni bukan berarti kita
mendewakan Nabi, kita puja Nabi, tidak. Kita beriman ni sebab kita percaya dia dihantar oleh Allah SWT untuk memberi hidayah kepada manusia. Jadi kalau kita tidak terima utusan, berarti kita tolak orang yang mengutus. Automatik dah. Kalau kita balas dengan posmen, ya, gapo-gapo tak sapa kita balas dengan posmen. Posmen ni dia perantaraan aja antara kita dengan, kita kata surat tu daripada raja ataupun daripada menteri. Jadi kita buat balas, kita tak percaya kepada posmen ni yang hantar surat pada kita, berarti kita tolaklah kedatangan surat ni daripada pengirim, menteri yang hantar kepada kita. Kemudian masalah yang kedua di sini, iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut perkara yang diimani. Iman penduduk langit ni mana malaikat lah. Malaikat yang menghuni langit. Begitu juga malaikat yang menghuni bumi ni. Di setiap langit ni dia ada malaikat-malaikat. Ada malaikat yang memikul arash, ada malaikat yang bawah sikit. Malaikat yang berada, yang dipanggil sebagai al-malaul a'la. Mana sidang malaikat dewan tertinggi, malaikat yang menyertai sidang tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo-gapo Allah SWT nak tetapkan kepada alam ni, Allah SWT beritahu kepada malaikat tertinggi ni, maka malaikat tertinggi ni pula akan sampaikan kepada malaikat yang berikutnya. Sampailah berita tu ke langit dunia. Itu ada disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Jadi malaikat yang berada di langit dan juga malaikat yang berada di bumi ni, iman mereka itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang dari sudut benda yang diimani. Begitu juga bila kata ahli dunia ni, mana manusia lah, nabi-nabi dan juga para wali, iman mereka ini tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut benda yang diimani. Dalam masalah ni, kita kalau kita biasa belajar berkenaan dengan hakikat iman ni, kita nampak lain sedikitlah apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ni. Sebab bila kita baca dalam kitab-kitab, mereka akan mengatakan bahawa iman ini yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurangnya. Seperti Imam Bukhari dalam Kitabul Iman tu dia kata al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu terdiri daripada ucapan dan amalan, dan dia bertambah dan berkurangan. Jadi kebanyakan ahli-ahli hadis dia akan sebut lagu ni lah, iman itu terdiri daripada qaulun, kata-kata, dan amal, bertambah dan berkurangnya. Di sini kalau kita baca tadi, Imam Abu Hanifah kata iman itu tasdik dan ikrar. Ikrar dan tasdik. Tasdik dalam hati, ikrar dengan lidah, tak sebut amalan. Jadi tak sebut amalan ni, sebab mengikut Imam Abu Hanifah, amalan itu kalau kita buat dengan tubuh badan kita, kita semaya, kita puasa, kita zakat, kita haji, bagi dia itu bukan juzuk yang membentuk iman. Maknanya iman itu tidak bergantung kepada wujudnya amalan-amalan ni, barulah orang itu dikata sebagai mukmin. Itu mengikut Imam Abu Hanifah. Sebab bagi dia amalan-amalan ni, semaya, puasa, zakat, haji, bersedekah, apa semua ni, itu
Walaupun dia tidak juzuk daripada iman, tetapi dia sebagai pelengkap kepada iman. Dalam bahasa kitab dia kata juz'un mukammil, juzuk unsur-unsur yang menyempurnakan iman, ataupun dikatakan sebagai tuntutan iman. Kalau beriman dia kena ada. Tetapi tidak berarti tak ada amal maka tak ada iman. Dalil dia contoh dia. Kalau orang tu kata dia mengucap 2 kalimah syahadah hari ni, dah tak ada semaya, tak ada belajar berwuduk, mati. Maknanya dia tidak sempat beramal. Dia orang mukmin ke tidak? Orang mukmin. Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah, siapa-siapa yang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi syarat nak masuk syurga ni kena beriman. Jadi di sini bagi Imam Abu Hanifah, amal itu satu juzuk yang melengkapkan iman, kesempurnaan iman. Tapi bagi ulama lain dia kata iman ni gapo? Terdiri daripada qaulun, kata-kata, dan juga terdiri daripada amal. Jadi amalan ni mengikut kebanyakan ulama ahli hadis apa semua, amalan ni adalah juzuk mukawwin, juzuk yang membentuk. Dia kena ada juga. Cuma kita kena ingatlah latar belakang bapa Imam hadis ni, dia tekan sangat iman ini mesti terdiri daripada amal. Sebab dia ada golongan menyeleweng, golongan murjiah contoh. Golongan murjiah ni bagi dia begitu juga golongan karamiyah tadi, kalau orang tu mengucap saja sudah memadai dah, tak buat amal pun tak apa. Jadi golongan murjiah ni maksud dia melewatkan amal, dia menafikan amal daripada termasuk dalam pengertian iman. Jadi ahli sunnah kata iman itu mesti ada. Cuma Imam Abu Hanifah kata amal itu sebagai juzuk yang melengkapkan iman. Adapun majoriti ahli hadis dia kata amal itu adalah juzuk yang membentuk, mesti ada. Jadi benda ni ditekan, dibahas oleh ulama disebabkan oleh satu kumpulan yang mendakwa dia ni sebagai mukmin tetapi tidak mementingkan amal. Dan benda lagu ni dia banyak berlaku ni. Menyebabkan seseorang tu akhirnya tidak mahu terikat dengan hukum taklif. Seperti dia katalah, saya tak je tengok awak ambil semaya gapo. Dia kata semaya saya ni tak kaya saya nak tunjuk kat orang. Apakah dikira saya ni beriman bila saya tunjuk saya ni semaya. Jadi dia kecek lagu mana tu. Sedangkan semaya ni tiada agama. Semaya ni didirikan di masjid. Masjid ni didirikan sebagai syiar agama. Nak semaya kena azan, kena panggil orang. Jadi bila begitu semaya ni ditunjuklah. Kena tunjuk. Tak boleh semaya nusuk. Semaya fardu ni, semaya Jumaat ke, hatta semaya sunat seperti semaya hari raya, semaya jenazah ke, kena semaya dalam keadaan terbuka. Jadi orang-orang yang cuba tolak amal ni sebagai juzuk daripada iman, dengan arti dia menafikan langsung seolah-olah tak ada kaitan. Maknanya bagi dia nak masuk syurga tak beramal pun tak apa. Sebab waktu hendaknya dia pun guna juga hadis Nabi. Dia kata orang tu mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Banyak juga adik-adik kita baca yang telah telah salah difahami oleh setengah golongan. Bila Nabi kata siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhala jannah. Siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas hati masuk syurga. Jadi dia faham Nabi tak sebut dalam hadis tadi kena semaya, kena puasa, kena zakat. Tak sebut. Jadi bila begitu kata dia, bila Nabi tak sebut, lepas tu boleh masuk syurga. Maknanya tak perlu bagi dia. Tu orang tak faham. Orang tak faham konteks maksud Nabi sebut lagu tu.
Nabi sebut lagu tu nak menyatakan kelebihan iman. Nabi nak memberi berita gembira kepada orang, beriman dulu. Hak mana tak beriman dulu. Lepas tu amalan-amalan lain tu kita buat kira kemudian. Sebagai targhib, nak galak orang masuk Islam. Kalau kita nak dakwah orang, kita kata berimanlah masuk syurga, tapi kena semaya 5 waktu. Kena oyak sesuatu. Semaya 5 waktu, Lepas tu semaya 5 waktu ni, kalau tak sempurna walik, kena maya sunat. Semaya sunat ni pula ada 12. 12. Semaya rawatib. Rawatib lah 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 4 lepas zuhur. Lepas tu 2 lepas maghrib, 2 lepas isya. Lepas tu kena semaya witir, semaya duha. Jadi kalau benda tu disebut sekaligus kepada orang baru nak masuk Islam, kita sebut dah kena go ni, dia kata banyak kerja banyak lagu penat kita. Supaya kita oyak kepada dia lah masuk Islam, tapi kena jawi. Potong, kena potong. Jangan lupa kena potong. Jadi bunyi potong tu bimbang. Jadi kaedah kita nak ajak orang masuk Islam ni, mana kita sebut secara ringkas. Maknanya bila seorang tu kata saya mengucap la ilaha illallah, dia ngaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa akhbirhum anna alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailah. Beritahulah kepada mereka bahawa ada sembahyang 5 waktu. Sehari semalam 5 je. Sehari semalam. Mana bunyi 5 tu tak banyak. Tapi orang lama masuk Islam ni 5 ni nebeng kok. Terutama subuh, asar. Begitu juga disebutkan lepas pada tu puasa. Diberitahu puasa tu sebulan aja. Zakat disebutkan cukup nisab. Haji bila ada kemampuan. Jadi sebut secara kasar lagu tu tidak kata sekaligus. Sebut di hadapan dia tu taklah dia kejut. Jadi hadis-hadis yang Nabi SAW menyebut pada kita iman itu seorang itu dijanjikan masuk syurga dengan semata-mata ucap la ilaha illallah, kita kena faham itu sebagai berita gembira kepada orang baru masuk Islam. Begitu juga dalam kes orang-orang yang masuk Islam lepas tu terus mati. Tak sempat nak belajar, terus mati. Dia termasuk dalam sabda Nabi itu juga. Begitu juga Nabi nak menyatakan kelebihan la ilaha illallah ni, iman lagu ni boleh menyelamatkan dia tu daripada kekal dalam neraka. Dia la ilaha illallah, sekali dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berimanlah dia, maka dia selamat daripada kekal dalam neraka. Pasti dia masuk syurga. Cuma iman ni kita kena ingatlah ada 2 bentuk iman ni. Iman yang pertama dipanggil iman munji, iman yang menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka. Tadi lah ucap la ilaha illallah. Satu lagi iman dipanggil iman mu'li, iman yang meninggikan darjat. Jadi nak meninggikan darjat ni kita kena memperbanyakkan amal lah. Kita kena memperbanyakkan amal kita, itu dipanggil iman mu'li. Jadi amalan-amalan ni banyak hak Nabi sebut tu lah. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni ada 70 lebih cabang. Ucap la ilaha illallah, wa imatatul adza 'anit tariq, mengalihkan gangguan dari jalan ni. Begitu juga al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu tu satu cabang yang penting dalam iman. Jadi apa yang Nabi SAW nak beritahu pada kita, iman ni banyak perkara. Iman ni banyak perkara, termasuk dalam pengertian iman itu adalah amalan-amalan. Jadi dia ada sikitlah perbezaan antara Imam Abu Hanifah dengan ulama yang lain. Pada hakikatnya tidak besarlah perbezaan itu, cuma cara bahas. Mungkin disebutkan oleh Imam Abu Hanifah tu ada hujah-hujah dia, nanti kita akan tengok pada ni, iaitu
maksud, orang panggil haisiyah, sudut tu. Jadi ulama jumhur kata iman ini bertambah dan berkurangnya, yang ini bertambah dengan amal, berkurangnya dengan maksiat. Imam Abu Hanifah kata iman ini tidak bertambah tidak berkurangnya. Dari segi gapo? Tak bertambah ni gapo hak patut kita beriman. Kita kena percaya ada berapa. Sejak Nabi SAW diutuskan, siapalah kepada kita lah ni, dia tak bertambah. Perkara yang perlu kita beriman. Kalau kita bilang rukun iman ada berapa? Ada 6. Bertambah ke tidak? Kita kata zaman Nabi ada 6. Zaman Abu Bakar ada berapa? Zaman Umar Al-Khattab ada berapa? Zaman Imam Syafi'i ada berapa? Zaman Imam Malik ada berapa? Tak ada. Serupa. Sebab apa? Sebab perkara-perkara ni sudah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Jadi bila Nabi SAW wafat, wahyu tidak lagi diturunkan. Begitu juga lepas daripada Nabi wafat, tak ada dah hadis Nabi. Bila tak ada hadis Nabi dah, bila tak ada dah ayat Quran, berarti tidak ada penambahan. Sebab agama telah sempurna. Bila agama telah sempurna, maka tidak ada pertambahan harga ni. Lengkap dah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, dari segi benda yang wajib kita percaya baru kita jadi beriman ni, tak bertambah, tak berkurangnya. Sebab Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita dengan sempurna, dengan lengkap dah. Tak perlu nak tambah. Kamu kena beriman dengan gondi ni, nak tambah sekali. Kalau sekarang ni dah kita belajar beriman adanya dengan azab kubur. Nabi pun ayat. Dalam hadis dia. Kita baca dalam apa? Dalam doa sebelum kita wishala tu. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil masih dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau itu daripada azab api neraka, azab kubur, daripada fitnah masih ad-dajjal dan juga fitnah hidup dan mati. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi ajar kepada kita minta berlindung daripada azab kubur ni, Nabi sudah sebut. Jadi benda tu bukan kata baru ada. Sudah ada dah zaman Nabi lagi. Begitu juga Nabi sebut kepada kita, dan kita kena percaya, iaitu ada kolam Kausar. Yang mana Nabi sebut, mana-mana orang beriman dia dapat minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Begitu juga Nabi SAW ni akan tunggu kita di kolam Kausar. Yang mana kita ni dikenali oleh Nabi SAW dengan ada tanda ghuram muhajjalin, mana ada cahaya putih di wajah kita, di tangan, di kaki kita, yang mana Nabi dapat kenal umat dia ni. Jadi tanda tu apa? Kesan daripada berwudu. Jadi Nabi sebut ada kolam, kita kena percaya. Jadi benda tu, wujudnya kolam itu telah diberitahu oleh Nabi, bukan diberitahu oleh Imam Syafi'i, bukan diberitahu oleh Imam Nawawi. Ada dah. Cuma Imam Nawawi ke, Imam Muslim ke, Imam Bukhari ke, Imam Syafi'i ke, mereka menyampaikan kepada kita. Jadi dari sudut tu benda ni tak bertambah. Kemudian majoriti ulama pula hak kata iman ni bertambah dan berkurangnya kerana amal, berkurangnya kerana maksiat. Itu beza. Imam Abu Hanifah kata iman tidak bertambah dari segi tak ada tambahan benda-benda yang wajib kita beriman. Jumhur pula kata iman ini bertambah dan berkurangnya, yakni dengan sebab amal. Maknanya kalau orang tu semaya, dah iman dia akan bertambah. Sebab apa? Bila dia dengar azan, bila dia dengar ucapan Allahu Akbar 4 kali, penegasan la ilaha illallah, disebutkan kebesaran Allah SWT, keesaan Allah SWT, maka iman dia akan bertambah. Iman dia akan diperbaharui.
Peringat semacam. Jadi kita pun jadi ingat. Tok Bilal tu sebut pada kita, mengingatkan balik pengakuan kita, dan itu menambah keimanan kita. Kita jawab azan, lepas tu kita mari semaya ni, berdiri di hadapan menghadap kiblat ni, mana kita menghadirkan hati kita seolah Allah Taala melihat kita. Tidakkah pada ketika tu iman kita bertambah? Kata dia. Begitu juga kalau seorang tu buat maksiat. Dia buat maksiat. Pada ketika itu kebesaran Allah SWT tu tak mari di hadapan dia. Dia tak nampak ada azab. Sebab itulah dia berani buat maksiat. Orang yang kuat iman, orang yang bertambah iman, iman dia tu akan halal dia daripada buat maksiat. Bila dia nak buat maksiat tu mari perasaan dalam hati dia bahawa Allah Ta'ala Ar-Raqib, yang memerhatikan dia. Jadi tak jadi buat maksiat. Kalau dia buat maksiat, berarti iman dia lemah. Sebab itulah dalam hadis lain Nabi SAW kata, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mencuri seseorang itu bila mana dia mencuri, ketika dia mencuri itu dalam keadaan dia beriman. Yang ni pada waktu dia mencuri itu iman itu hilang. Keyakinan dia kepada Allah Ta'ala tak ada. Sifat takut pada Allah SWT tu lenyap. Sebab itulah jumhur kata memang amal tu juzuk yang penting dalam pengertian iman. Jadi nombor 89 tu kita hurai dah sikit tu. Yang ni iman itu sendiri dengan erti keyakinan tidak boleh berkurangan. Demikian juga perkara-perkara yang wajib diimani. Mana iman tu dengan mana yakin. Iman tu dengan mana pengakuan. Kita membenarkan. Tak boleh kurang sikit pun. Sebab bawah tu kalau kita tengok, kalau kita baca sosok ni macam terikat sangat. Kita ayat kesimpulan. Bila seorang tu beriman, iman ni satu lagi dengan arti kita yakin, kita percaya. Jadi percaya, yakin ni dia tak boleh berkurangan. Sebab iman ni kalau dia hilang kepercayaan, dia akan jadi hilang. Hilang tu dia akan pergi kepada ragu, syak, berbelah bahagi. Akhirnya dia akan jadi ingkar, menafikan. Sebab iman itu dengan arti yakin, percaya. Tak boleh sangka iman ni maknanya kena percaya, tak boleh sangka. Bukan jangka bukan kita sangka. Bukan kita rasa, tapi benda yang kita yakin. Kalau orang rasa, dia macam ginilah katalah. Kedah tu hari Jumaat memang dia tutup. Kita memang tahu dah. Tapi hari tu kan kita jadi tebing pergi juga. Takut-takut dia buka rupa-rupa memang tak buka. Jadi maklumat kepada kita bahawa Kedah tu memang tutup hari Jumaat. Pada hari kita pergi tu, hari Jumaat hari ni kita pergi tu, kita was-was. Kita pergi juga. Tapi kalau orang tu kata Kedah tu hari Jumaat tutup, kita kata pada sore saya kita, Kedah tu hari Jumaat tutup, tak payah pergilah, saya Kedah lain. Dia kata buka. Dia buka. Jadi kita tu bila dengar dia kata buka, kita pun was-was. Was-was tu maknanya yakin pun hilang. Pas kita pergi tutup. Maknanya sebelum ni kita yakin, keyakinan itu sudah hilang. Tapi kalau kita yakin benar-benar, kita balas dengan dia tu, kita berani balas. Tak buka, dia kata buka. Tahu-tahu tak buka, menang kita. Jadi nak ayatnya Imam Abu Hanifah ni tak kata iman ni bertambah berkurangan ni, sebab kalau berkurangan dia akan jadi daripada yakin turun kepada was-was, syak, ragu, akhirnya menafikan. Sebab itulah dia tak kata iman itu dari segi benda yang diimani itu bertambah berkurang, tak kata. Begitu juga iman sebagai lawan kepada syak,
lawan kepada percaya, lawan kepada tenang, dia tak sih. Tak sih kata bertambah, tak sih kata berkurangan. Sebab bila kata yakin, dia kena tetap. Jadi demikian juga perkara-perkara yang wajib diimani itu telah ditetapkan dan tidak berubah. Mana kemah molek disebut dalam Quran dan juga hadis. Ianya wajib diimani dengan penuh keyakinan dan tidak boleh berkurangan kerana ia akan membawa kepada keraguan dan sangkaan. Kata Mulla Ali Qari, ni salah seorang daripada pensyarah kitab Fiqhul Akbar ni dan juga pensyarah kitab Mishkat Masabih. Mulla Ali Qari kata tasdik itu jika tidak secara tahqiq, tidak kemah molek, tidak secara pasti, maka ia akan berada pada tahap sangkaan dan ragu-ragu. Dia ulama kita ni dia buat macam ginilah. Kalau kita buat nimbang buat nimbang. Kalau sama berat, berarti kita duduk dalam dua. 50-50. Tapi kalau kita yakin hak sebelah kita sabit ke tinggi, hak sebelah kita nafikan tu dia rendah duduk bawah. Itu maknanya kalau tahap keyakinan dalam diri kita ni kita boleh buat macam nimbang. Berat alik mensabitkan, alik nafi tu duduk bawah. Mana dia ada darjat-darjat dia. Supaya kalau orang teh gapo pH dah, teh pH. Hak ni alkali, hak ni asid. Dah. Jadi hak sebelah ni memang asid sungguh lah. Dengan kala dia tu dah memang tak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau tidak secara pasti, secara tahqiq, maknanya iman itu kalau tidak berdasarkan kepada keyakinan, tidak berdasarkan kepada dalil-dalil. Iman ni kalau kita ngaji tafsir tak? Iman ni Allah Ta'ala sebut dengan dalil-dalil. Dalil alam semesta, dalil kejadian diri kita. Jadi dia mesti berdasarkan kepada dalil bukti. Tak boleh main agak sangka saya serah syurga ni ada. Tak boleh. Dia kena saya yakin syurga ni ada. Sebab apa? Sebab Nabi memberitahu pada kita. Dan Nabi tak mungkin dia berdusta. Sebab Nabi ni dia mari daripada pihak Allah. Kalau mari daripada pihak Allah Ta'ala, dia kena benar. Kalau tak benar, Nabi itu akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh ada tahap sangkaan dan ragu-ragu, sedangkan sangkaan itu tidak berguna dalam perkara i'tiqad di sisi ulama muktabar. Dalam bab i'tiqad ni, dalam bab kepercayaan ni, dalam bab kita nak sipu kemah ni, dia tak boleh sangkaan. Saya serah Tuhan ada. Tak boleh. Saya serah ada syurga, ada neraka. Ataupun saya tak pasti syurga ni ada ke tidak. Tak boleh kata lagu tu. Dia kena pasti. Kata dengan tegas. Kalau orang tanya pada kita, kampung kita ni ada kedai roti ke tidak? Dah. Kalau kita orang kampung ni, kita boleh jawab dengan pastilah. Kata mana ada kampung kita ni, kena pergi kampung sebelah baru ada. Itu maknanya dia yakin tak ada. Dia yakin tak ada. Kalau orang tu dah tanya pada dia, kampung kita ni ada kedai roti kau tidak? Tak tahu ada ke tak. Kali ada, kalinya ada tu. Nya ada. Tak boleh. Tak boleh. Orang akan kata, dia mau duk kampung ni lagu mana tak tahu. Tu maknanya itu panggil tak pasti. Jadi dalam bab iman ni dia nak benda tu pasti. Allah Ta'ala kata, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran i'tiqad. Mana tak cukup, tidak memadai sangkaan. Maka sebab itulah dalam bab akidah ni Allah SWT wa mari dalil. Wa mari dalil. Dalil Allah SWT ni gapo? Dia Tuhan yang esa. Allah Ta'ala kata Allahus Samad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat tumpu. Allah yang menjadi hajat kepada semua makhluk dia. Itu bukti Allah Ta'ala Esa. Kalau dia tu berhajat kepada orang lain, dia tak layak jadi Tuhan. Jadi perkataan as-samad tu, itu dalil. Dalil yang meyakinkan kita bahawa Allah Ta'ala ni Esa. Kalau dia berhajat kepada orang, dia tak layak jadi Tuhan. Kalau kata Nabi Isa, Nabi Isa, dia perlu kepada ibu dia, duduk dalam perut. Kalau kata wali, wali, dia pun perlu kepada doa kita. Setengah orang kan, dia pergi kubur, dia minta dengan Tok Wali, tolonglah doa saya, minta dengan Allah Ta'ala gini-gini. Sedangkan orang dalam kubur ni nak pada doa kita. Sebab bila duduk mati dalam kubur tu, dia berhajat. Dia berhajat kepada rahmat Allah Ta'ala. Pada waktu tu dia, oleh kerana tidak lagi mukallaf, dia tak boleh nak minta dengan Allah Ta'ala. Sebab selesai dah, tamat dah riwayat dia. Hanya orang atas dunia ni boleh tolong berdoa untuk orang dalam kubur. Sebab itulah Nabi ajar pada kita, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Minta ampunlah kepada saudara kamu yang mati ni, sekarang ni, mintalah keampunan untuk dia. Was'alu lahu tathbit, dan mintalah keteguhan kepadanya itu dalam menjawab soal muka nakir, kerana dia sekarang ni disoal. Jadi dalam bab ni tidak kita kena faham berdasarkan kepada dalil, hujah. Jadi dengan ada dalil tu barulah ada keyakinan. Kalau tak ada dalil, maknanya sangka agak ke. Kemudian nombor 90 tu panjang tu. Kita sambung 2 minggu lagi lah. Setakat tu saja. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.